Hai, Assalamualaikum. Hampa pernah terfikir tak, siapa ada orang yang minum kopi yang pekat, especially for example macam dark roast coffee kan, setengah tu dia rasa elok je, dia rasa sedap je, tak payah tambah gula apa. Tapi ada setengah pula dia minum kopi yang sama tapi bagi dia sangat-sangat pahit, dia kena tambah banyak gula baru rasa sedap. Ataupun sebagai contoh lain, ada dua baby yang lebih kurang umur 7 bulan. Okay, dia first time nak makan sayur, tapi yang ada baby A ni dia makan relax je, okey je, sedap je, siap nak tambah lagi minta kan. Tapi kalau ada baby satu lagi, bagi dia sangat-sangat tak boleh terima, dia nak muntah je. Siapa? Okay, sebelum saya menjawab soalan tu, sudilah untuk follow ke IG, Facebook dan Twitter kami. Alright. Semua sedia maklum bahawa lidah kita mempunyai dera rasa yang membolehkan kita rasa manis, masin, masam dan juga pahit. Tapi tahu tak kurang bahawa setiap manusia mempunyai tahap kepekaan ataupun sensitivity terhadap dera rasa yang berlainan, termasuklah dera rasa pahit. Dan ini ada kena-mengena dengan faktor genetik. Kesannya apa dia? Kesannya akan mempengaruhi pemilihan makanan seseorang. Contohnya, seseorang tu akan lebih gemar untuk makan makanan yang masin, ataupun lebih cenderung untuk memilih makanan yang manis, ataupun dia akan cuba mengelakkan makanan-makanan yang rasa pahit. Okay, selain pada tu, dia akan terus mempengaruhi seseorang punya eating behavior. Contohnya akan menjadikan seseorang itu picky eater. Dia terlalu memilih makanan yang dia suka. Tapi dalam masa yang jangka yang panjang, dia lebih teruk. Dia akan memberi impak kepada status pemakanan seseorang. Contohnya malnutrisi. Itu kira dah paling teruk lah tu. Jadi sekarang korang mesti dah dapat sikit idea kenapa sesetengah orang itu suka pada makanan yang pahit. Dia gemar, dia tak ada masalah pada makanan-makanan atau minuman-minuman yang pahit. Tapi ada sesetengah memang tak boleh tahan. Untuk pengetahuan korang, sejarah penemuan sensitivity terhadap dera rasa pahit ni dah lama sangat. Pada tahun 1930, seorang saintis bernama Arthur Fox, ketika itu sedang menjalankan eksperimen di dalam makmalnya. Masa tu dia tengah menggunakan satu bahan kimia yang bernama phenylthiocarbamide atau nama singkatannya PTC. Okey, ketika itu dia sedang menuangkan serbuk bahan tersebut ke dalam satu botol. Dalam proses dia tengah tuang tu, tiba-tiba kawan makmal dia kata, "Hang duk guna bahan apa? Rasa pahit ni." Arthur Fox ni dia pelik, dia tak rasa pun apa-apa. Jadi masa itulah detik penemuannya. PTC tu memberikan rasa pahit, tapi tak semua orang boleh rasa pahit tu. Kini saintis telah menemui ada faktor genetik membezakan seseorang itu mempunyai tahap sensitivity terhadap dera rasa pahit, dan ia dinamakan PTC gene. Jadi orang yang ada PTC gene ni, ia dinamakan taster, ataupun senang kata diorang ni sangat-sangat sensitif terhadap rasa pahit. Dan sebaliknya pula, orang yang tak ada PTC gene ni ataupun dinamakan non-taster, dia kurang sensitif terhadap rasa-rasa pahit ni. Jadi antara taster dengan non-taster, mana lagi ramai? Okey, menurut kajian, hanya 30% sahaja manusia di muka bumi ini adalah non-taster. Sebaliknya, hampir majoriti 70% manusia di muka bumi ini adalah taster. Jadi mereka ni lah lagi ramai yang adalah sensitif terhadap dera rasa pahit ni. Jadi apakah kekurangan atau kelebihan kalau anda merupakan taster ataupun non-taster? Sekarang saya mulakan dengan taster dulu. Okey, kekurangan yang merupakan taster adalah, yang pertama, anda akan cenderung untuk kurang minat ataupun kurang makan sayur disebabkan oleh rasa pahit sayur tersebut. Memang tak semua, tapi setengah ataupun kebanyakan sayur adalah rasa pahit, dan itu menyebabkan orang yang taster ni akan rasa makanan sayur tu sangat pahit bagi diorang. So especially mak ayah yang ada anak yang tak suka makan sayur, mungkin adalah disebabkan faktor genetik ni. Yang kedua, seseorang yang taster tu akan cenderung untuk makan makanan yang masin atau menambahkan garam ataupun kicap dalam makanannya, kerana
Okey, sebab diorang ni rasa pahit dalam makanan tu, diorang untuk menghilangkan ataupun mengurangkan rasa pahit tu, diorang terpaksa overcome dengan menambah garam sikit ataupun kicap terhadap makanan diorang. Kesannya ini meningkatkan risiko mereka untuk mendapatkan hypertension atau darah tinggi. Yang ketiga, mereka cenderung untuk terlalu memilih makanan ataupun dinamakan picky eater. Jadi kesan picky eater ni tuan-tuan dan puan, dia berisiko untuk kekurangan nutrisi dalam badan jika jangka waktu yang panjang. Kelebihannya pula apa? Okey, yang pertama, dia kurang minat terhadap makanan-makanan yang berminyak atau goreng ataupun kita panggil istilah sekarang deep fried. So bagi diorang, makanan yang berminyak ni adalah pahit untuk diorang. So there's kelebihan untuk diorang. And at the same time, diorang akan dapat mengelakkan risiko obesity. Yang kedua, diorang juga tak suka kepada bau asap rokok. Disebabkan apa? Dalam asap rokok tu ada nikotin yang rasa sangat pahit. So for them, diorang akan cuba mengelakkan. Kalau ada bau rokok, diorang lah orang yang pertama akan sensitif dan cuba akan mengelakkan diri pada tempat awam kalau ada bau rokok. Okey, untuk non-taster pula, okey, yang kurang sensitif terhadap rasa pahit ni, apa kekurangan dan kelebihan diorang? Adalah berlawanan kepada taster tadi. So yang pertama kekurangannya adalah mereka okey je dengan bau rokok. So kesannya diorang lebih cenderung untuk isap rokok. At the same time, mereka juga lebih berminat kepada makanan-makanan yang berminyak ataupun bergoreng. So ini sedikit sebanyak akan meningkatkan risiko mereka untuk jadi obes. Namun di sebalik kekurangan itu, kelebihan untuk orang yang non-taster ni pula adalah mereka kurang berisiko untuk jadi picky eater, kurang memilih makanan dan kurang minat kepada makanan-makanan yang masin. Okey, kesimpulannya adalah Allah itu Maha Adil. Dia tidak pernah menciptakan sesuatu itu dengan sia-sia. Dalam setiap kelemahan ataupun kekurangan itu pasti ada kelebihan. Namun dalam kelemahan itu kita jangan biarkan ia berlalu begitu saja. Ada cara-cara untuk kita memperbaikinya, insya-Allah. Jadi kepada korang yang suka kepada konten kali ini, silalah untuk tekan butang like dan share kepada kawan-kawan korang, dan seterusnya subscribe pada YouTube channel kami. Alright, we see you soon insyaAllah. Assalamualaikum.